Kepekan Kuala membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Pembentangan bermula tirai dibuka dengan alunan Madaya Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pintar IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. Tujuan saya merakam video ini adalah untuk melunaskan tugasan kedua iaitu penghasilan bahan bantu mengajar dalam bentuk digital bagi kod subjek BMMB 3213 ataupun kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Merujuk kepada soalan tugasan berikut, secara kesimpulannya, saya telah ditugaskan untuk menghasilkan bahan bantu mengajar atau singkatannya ialah BBM untuk satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan aplikasi teknologi terkini. Namun demikian, BBM yang disediakan tersebut perlulah diaplikasikan sama ada dalam aktiviti kemahiran bahasa, aspek seni bahasa, tata bahasa maupun sistem bahasa. Maka, saya telah memutuskan untuk memilih kemahiran membaca sebagai panduan utama dalam menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut. Bahan bantu mengajar yang diciptakan ini telah merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP Bahasa Melayu tahun 4. Merujuk kepada buku teks Bahasa Melayu tahun 4, tema yang saya ketengahkan ialah tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Dalam tema tersebut, tajuk yang akan saya bincangkan adalah berkaitan dengan Demi Tanah Airku. Tajuk tersebut memfokuskan kepada kemahiran membaca dalam kalangan murid. Justeru, berpandukan kepada DSKP tahun 4, tajuk Demi Tanah Airku tersebut bertepatan dengan standard kandungan 2.2 yakni membaca, memahami dan menaakul bahan multimedia. Manakala standard pembelajaran 2.2.1 iaitu murid boleh membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Dengan itu, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu montaj penghasilan bahan bantu mengajar untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bertemakan jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan berasaskan aplikasi teknologi terkini. Dipersilakan.
Demikianlah tayangan video penghasilan bahan bantu mengajar yang bertemakan jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan berasaskan aplikasi teknologi terkini sebentar tadi. Secara keseluruhannya, saya dapat simpulkan bahawa terdapat 4 aplikasi teknologi yang telah digunakan oleh guru tersebut bagi menjayakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dengan berkesan. Pertama, aplikasi SlideGo. Seperti yang kita tahu, aplikasi ini menggunakan pelbagai corak maupun elemen yang sesuai untuk melambangkan kemerdekaan. Kepelbagaian corak dan elemen tersebut telah menjadikan slide kelihatan lebih menarik dan ceria untuk menarik tumpuan pelajar sepanjang pembentangan dijalankan. Secara tidak langsung, ia juga dapat membantu guru-guru untuk menyampaikan input kepada pelajar-pelajar berkenaan asal-usul penciptaan bendera Malaysia dengan jaya. Kedua, aplikasi Pickerwheel. Aplikasi ini membolehkan guru untuk membuat pilihan pelajar-pelajar yang bertuah secara rawa. Dalam konteks ini, guru hanya perlu mengisi nama-nama pelajar, kemudian menekan butang spin iaitu putar untuk membuat keputusan murid yang manakah yang akan menjawab soalan seterusnya. Ini membantu memastikan bahawa semua murid berpeluang untuk terlibat secara seksama dalam sesi pembelajaran. Bukan itu sahaja, dengan Pickerwheel ini juga, guru dapat mengurangkan masa yang sebelumnya dihabiskan untuk membuat keputusan secara manual. Ini membolehkan mereka memberi tumpuan lebih banyak kepada pengajaran dan interaksi langsung dengan murid. Ketiga, aplikasi YouTube. Melalui pengaksesan terhadap pelbagai video di YouTube, guru dapat menyesuaikan pengajaran mereka dengan gaya pembelajaran yang berbeza-beza dalam kalangan murid. Sebagai contoh, guru menayangkan lagu Jalur Gemilang yang mana bersesuaian dengan topik yang telah dibincangkan pada hari itu kepada murid-murid. Mereka akan lebih mudah memahami dan mengingati maksud setiap warna dan lambang yang terdapat pada Jalur Gemilang dengan cepat. Maka, ianya membolehkan mereka mencipta pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai untuk setiap individu. Akhir sekali, aplikasi Quizizz. Kelebihan penggunaan aplikasi tersebut dapat dilihat melalui 2 kategori. Kategori pertama ialah guru. Guru dapat menggunakan data yang dikumpulkan oleh Quizizz itu untuk memantau kemajuan individu murid dan keseluruhan kelas. Mereka dapat mengenal pasti trend pembelajaran, menyesuaikan pengajaran mereka, seterusnya memberikan sokongan tambahan kepada murid-murid yang memerlukan. Selain itu, ia juga memudahkan guru-guru untuk membuat ujian, latihan ataupun kuis interaktif dengan menggunakan Quizizz tersebut. Mereka boleh menyusun soalan-soalan, menambah gambar ataupun video berkaitan dan menyesuaikan setiap aspek ujian mengikut keperluan pembelajaran mereka. Dalam konteks murid pula, Quizizz membolehkan murid belajar secara sendiri dengan cara yang interaktif dan menyeronokkan. Mereka boleh menyelesaikan ujian ataupun latihan pada bila-bila masa dan mengukur kemahiran mereka dalam pelbagai topik. Bahkan, dengan adanya penilaian segera juga, mereka dapat segera mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam topik tertentu. Mereka juga dapat mengulangi latihan pada soalan-soalan yang sukar untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam. Saya kira itu sahajalah serba sedikit perkongsian berkaitan penghasilan bahan bantu mengajar untuk satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan aplikasi teknologi terkini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua yang menonton. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.